yang telah menempatkan kita kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam pengikut Rasul akhir zaman yang dipilih oleh Allah, berbeza dengan Rasul-Rasul sebelumnya. Untuk kaumnya sahaja, bangsanya sahaja, negerinya sahaja, zamannya sahaja. Allah Maha mengetahui dunia akhir zaman diperniakan dengan sedikit ilmu. Wa ma utitum min al-ilmi illa qalila. Manusia dapat mencipta alat-alat yang canggih untuk berpindah ke penjuru dunia dengan cepat, mendapat maklumat dalam masa yang segera. Cukup bagi akhir zaman ini seorang Rasul saja dengan mukjizat ilmu Al-Quranul Karim. Membawa ajaran yang sama, yaitu Islam. Firman Allah Ta'ala, "Apa ghayra dinillahi yabghun wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa ilayhi yurja'un." Adakah mereka mahu mencari lain daripada petunjuk ajaran Allah, padahal Islam seluruh yang ada di langit dan di bumi sama ada secara taat mengikut pilihan ataupun secara terpaksa mengikut naluri fitrah atau nature. Padahal semua mereka akan dipanggil kembali pada hari kiamat nanti. Islam adalah petunjuk Allah merentasi tujuh petala langit dan bumi, merentasi segala makhluk, bukan saja manusia, bahkan makhluk yang lain, makhluk yang nyata, makhluk yang tidak bergerak, alam dunia sehingga alam akhirat. Rubi' bin Amir, duta yang dihantar menemui Empire Party, menegaskan Allah Ta'ala linukhrij man syaa min ibadatil ibad ila ibadatillah wa min jawril adyan ila adlil Islam wa min diqid dunya ila si'atid dunya wal akhirah. Allah yang menghantar kami. Itulah mesej Islam, untuk mengajak siapa yang mahu tanpa paksaan, daripada memperhambakan diri kepada semua makhluk, kepada memperhambakan diri kepada Allah. Daripada kezaliman berbagai ajaran kepada Islam yang adil, daripada wawasan dunia yang sempit kepada wawasan yang sangat luas daripada dunia sehingga hari akhirat. Menunjukkan Islam yang disebut ad-din tidak boleh ditakrifkan dengan agama dalam bahasa lain atau religion dalam bahasa barat. Bukanlah institusi
sedia barang. Berita nikah dan sebagainya. Mereka mentakrifkan religion, mentakrifkan agama. Tidak tepat dengan ad-din yang dimaksudkan oleh bahasa Al-Quran. Kerana Islam khusus bagi manusia. Di samping makhluk-makhluk yang lain. Khusus bagi manusia. Merangkumi fitrah. Merangkumi naluri manusia itu. Jasad, roh, akal, individu, masyarakat. Dan hubungan manusia dengan makhluk-makhluk yang lain. Menjadikan Islam merantasi seluruh alam. Al-Quran menegaskan kepada kita. Islam adalah agama asal. Agama-agama lain, teori dan ideologi datang kemudian. Firman Allah Ta'ala, "Kana an-nasu ummatan wahidah. Fab'atha Allahu an-nabiyyina mubashirin wa mundhirin. وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءهم البينات بغيا بينهم." Manusia itu asalnya satu umat. Lalu Allah putuskan kepada mereka nabi-nabi yang membawa ajaran Allah, yang itulah Islam. Memberi berita gembira kepada siapa yang mengikut dan memberi amaran kepada sesiapa yang menentang. Dan Allah turunkan kepada nabi-nabi itu akan bintang supaya Rasul menghukum manusia dengan ajaran Islam yang ada di dalam kitab. Dan tidaklah menjadi perselingkuhan di tanah manusia. Melainkan kerana mereka yang menolak hukum yang ada dalam kitab. Maka berlaku pertemuan dan pertarungan sesama manusia. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menegaskan, ayat ini bermaksud manusia bermula dengan Adam alaihi salam, bukan dengan monyet, bukan dengan zaman batu. Adam membawa ajaran Islam, agama yang asal. Setelah 1000 tahun wafat Nabi Adam alaihi salam, terdapat kalangan manusia mengadakan ajaran sendiri, agama sendiri, melantik Tuhan sendiri lain daripada Allah. Manusia yang mulia menyembah batu, binatang dan sebagainya, mengadakan peraturan mengikut hawa nafsu. Allah memutuskan setiap zaman Rasul yang silih berganti, berakhir dengan Nabi Muhammad SAW. Dia diutuskan untuk merentasi seluruh dunia. Rasul akhir zaman yang saya maksudkan tadi menjadi hikmat yang menakjubkan. Allah memilih Rasul itu di Mekah, bumi yang kering, terpencil daripada tamadun, terpencil daripada kemajuan dan ajaran-ajaran agama samawi dan tidak samawi yang besar, untuk menyatakan bahawa manusia tidak boleh menjalankan tugas di atas muka bumi malaikat dengan membangun mengikut agenda dan peraturan Allah. Tamadun Cina berbangga dengan tembok besarnya, tamadun Mesir dengan piramidnya, tamadun Babylon
dengan bangunannya. Semua tamadun berbangga dengan bangunan-bangunan yang dibina. Maka Allah membina tamadun Islam di akhir zaman dengan membangun insan, membangun manusia dahulu mengikut fitrahnya, membangun rohnya, membangun jasadnya, membangun akalnya, membangun individunya, dan dibangun masyarakat dan negara. Sila lihat ayat-ayat yang pertama yang diwaktukan, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan manusia. Menatakan ilmu dan qalam, membangun manusia dengan ilmu. Dan firman Allah Ta'ala, li'ilati Quraisyin ilafihim rihlat asy-syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Menjadi kerajaan kaum Quraisy, melakukan pelayaran di musim sejuk dan panas. Mereka mesti memperhambakan diri kepada Tuhan punya Ka'bah ini yang memberi makan rezeki kepada mereka, memberi keamanan kepada mereka, menjalinkan roh jasad, politik dan ekonomi mengikut acuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quraisy yang hidup di bumi kering, tidak ada tanaman, tidak ada air, terpaksa musafir ke timur dan barat mencari sumber ekonomi. Dalam masa yang sama kecintaan kepada Ka'bah, dia betul kena akidah yang benar. Melalui bumi yang kering ini dibangun manusia mengikut acuan Allah. Ilmu, iman, akhlak, ekonomi, politik, dan segala-galanya. Setelah terbiak dalam masa 13 tahun berhijrah ke Al-Madinatul Munawwarah dan membina masyarakat Madani. Banyak kita bercakap tentang masyarakat Madani. Tanpa kita mencari perkataan Madani, mesti diambil dari bahasa Arab. Madani ad-din ataupun tamadun. Yang diwayai oleh Ibnu Khaldun di dalam Al-Muqaddimah. Allah menjadikan manusia satu keluarga. Maka Islam merangkumi kaum dan kaum. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu daripada seorang lelaki dan seorang wanita, berbangsa-bangsa dan bersuku kaum, supaya kamu berkenalan di antara satu sama lain. Yang paling mulia kalangan kamu si Allah ialah yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui berkenaan dengan diri kamu